Bagaimanapun saya yang ini yang saya tak seronok. Di saat-saat kita menanti, hari Isnin nanti Datuk Kamil Zaman menjadi Datuk Bandar, tiba-tiba Sadiq sudah pula terikut-ikut. Ini permintaan daripada parti DAP. Tak sepatutnya kita santun. Tiba-tiba Sadiq kata kalau boleh siapa nak dijadikan sebagai Datuk Bandar Kuala Lumpur mesti diadakan pilihan raya. Kalau diadakan pilihan raya untuk Datuk Bandar Kuala Lumpur, itu buat kata Mak Sabu, tobatlah home pun takkan ada lagi lah Datuk Bandar datang dari warga bangsa Melayu. Ini kena jelas saudara bahawa kependudukan warga bukan Melayu di Kota Raya, Kota Metropolitan ini saudara adalah majoritinya bukan Melayu. Kenapa Syed Saddiq duk buat benda yang begini? Selaku Presiden Parti Muda, mereka mengatakan bahawa saya rasalah agak-agak rasanya tak tahulah saya kenapa ini Parti Muda. Dia kata rakyat Kuala Lumpur dan Putrajaya perlu memilih Datuk Bandar melalui pilihan raya kerajaan tempatan. Itu menurut ahli-ahli jawatan kuasa eksekutif Negeri Parti Ikatan Demokratik Malaysia, iaitu IMUDA, Wilayah Persekutuan. Kerana peruntukan yang memberikan kuasa lantikan pada Datuk Bandar harus digubal. Saya tak bersetuju lah yang ni. Kadang-kadang saya anak-anak muda ni kerana terlalu pandai. Mereka tidak dapat mengkaji kesan. Hari ini tak ada masalah. Bagaimana akan datang? Bagaimana 10 tahun akan datang? Bagaimana bolehkah kita menjamin penduduk metropolitan ini majoritinya warga bangsa kita? Jadi saya rasa lah dalam keadaan sekarang ni nampaklah seolah-olah dia muda. Anak-anak muda jangan terikut-ikut dengan satu pemikiran yang di luar petak. Biarlah yang ada sekarang ni ikutlah. Malahan dulu yang Muhammadiyah Sri Paduka almarhum Tuanku Selangor, baginda telah berpesan kepada almarhum Datuk Arun nak lantik Datuk Bandar nanti kalau boleh biarlah anak Selangor. Begitulah jauhnya pemikiran almarhum Tuanku. Tiba-tiba Parti Muda pula minta supaya diadakan pemilihan parti di kalangan warga Kuala Lumpur. Aduh, ini satu hal lah saya nampak kadang-kadang mereka tak faham. Mereka tidak tahu kesan. Inilah akibatnya anak-anak muda. Kalau kita marah, mereka katanya kita ni kolot. Kerana mereka gamak terlalu bijak agaknya. Saya tak dapat menerima keadaan kenyataan begitu, saudara. Ya, saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Bagaimana kalau di Pulau Pinang, Datuk Bandar Pulau Pinang ataupun TYT Pulau Pinang dilantik mesti ada pilihan raya? Apakah boleh orang Melayu jadi TYT? Itu keadaannya. Saudara Arifin Muhammad ni, memanglah ini saya kata Syed Saddiq ni tenging tak boleh diajar. Sekarang ni dia pula membuat minta supaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah menyiasat Hakim Nazlan ini juga tidak mengikut protokol, dan dia tiba-tiba sekarang ni menyanggah dan sudah memihak kepada mahkamah. Apakah kerana kes dia itu membuatkan dia bimbang? Kes dia hari Isnin nanti insya-Allah akan diputuskan oleh mahkamah. Kau tahulah nasib kau. Masa itu apakah kamu akan merasakan mahkamah itu adil? Bila kena diri sendiri. Saya kadang-kadang orang macam Syed Saddiq, Parti Muda, anak-anak muda, saya tidak mau bercanggah pendapat dengan mereka, tetapi kadang-kadang mereka melontarkan pandangan yang membuatkan kita rasa di mana logikanya. Mereka hanya ikut kata hati, ikut perasaan. Akhirnya negara terjebak dalam masalah. Lihat sendiri apa berlaku selepas pilihan raya yang ke-14, sampai tu pilihan raya yang ke-15. Kononnya, saya bukanlah saya nak marah, nak molek, tidak, tapi sepatutnya mereka melihat ataupun berunding atau bertanya pada orang tua. Tapi kalau kita katakan kita orang makan saudara. Itulah keadaannya. Hari ini macam-macam cerita. Saya amat bersimpati sebab itu Yang Berhormat Perdana Menteri hari ini telah mengeluarkan kenyataan bahawa katanya sekarang ni orang nak kata apa pun katalah, dia kata. Dia menafikan tuduhan kanonnya bila tidak memberikan sepenuh tumpuan kepada agenda menangani kos sara hidup rakyat. Jadi Perdana Menteri menyifatkan itu dakwaan liar kerana katanya mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup telah pun diadakan di pejabat Perdana Menteri tadi. Malahan beliau dibantu oleh dua timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof untuk menangani kehidupan rakyat. Jadi sebab itu beliau mengingatkan
cukup-cukuplah kita bermain politik, pemain politik andaian, mengatakan itu dan ini, sedangkan matlamat kita adalah untuk menangani kehidupan rakyat, saudara. Cuma saya nampak dalam kenyataan-kenyataan begitu, sekarang ni sudah terdedah. Sedikit demi sedikit macam-macam terdedah. Kerana katanya bahawa pegawai di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna didakwa telah pun berbelanja berlebihan untuk pemberian subsidi minyak masak pada tahun lalu. Ini kabarnya SPRM sedang melakukan siasatan. Menurut Malaysia Kini, sewaktu peralihan kerajaan tahun lalu, bahawa ada pihak yang berkuasa di kementerian tersebut meluluskan subsidi berjumlah kira-kira 9 juta kepada 20 syarikat walaupun kota tersebut telah digunakan. Ini satu kenyataan lagi. Ini juga memerlukan pembongkaran bagaimana wang rakyat digunakan sesuka hatinya. Jadi meneliti daripada 2 surat yang dilihat oleh Malaysia Kini, kelulusan daripada syarikat itu pada 21 November tahun lalu. Jadi kerajaan katanya akan membekalkan 2 syarikat itu dengan 150 tan minyak masak bersubsidi sebulan selama 5 tahun. Demikian menurut permohonan dan sebagainya. Ini ceritanya, saudara, bahawa syarikat-syarikat tersebut diberi wang subsidi oleh kementerian. Sedangkan ada berlaku kepincangan. Kita mengharapkan agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dengan tuntas dapat menyelesaikan masalah ini. Kerana katanya Datuk Seri Salihuddin Ayub dilaporkan ada memberitahu China Press dengan perkara tersebut akan dikendalikan mengikut proses undang-undang yang sewajarnya. Satu lagi kebejatan. Saya harap begini, pembongkaran berjalan, usaha untuk menangani kehidupan rakyat perlu dilaksanakan. Sebab saya lihat lepas satu-satu. Begitu juga apa berlaku di Putrajaya sekarang, saudara. Bahawa pihak polis telah pun menahan seorang penjawat awam. Saya geling kepala. Malam semalam di Precinct 9, seorang pegawai penjawat awam telah ditahan oleh pihak polis kerana disyaki menjual dan mengedar air ketum di sekitar Putrajaya. Ada kaki tangan kerajaan, dia jual air ketum. Mungkinlah gamaknya melelonglah kaki tangan kerajaan ni kalau dia jual sama-sama mereka. Laki berusia 30 tahun itu dicekup anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya semasa berada di lobi sebuah apartmen di Precinct 9 kerana memiliki 2 botol cecair yang disiaki air ketum. Menurut Ketua Polis Daerah Putrajaya ACP Asmadi Abdul Aziz, kita hubungi berkata siasatan awal lelaki berkenaan mengaku menjual air ketum di kawasan sekitar Putrajaya pada harga RM20 sebotol. Bayangkan, saudara, kalau kaki tangan awam dijual sebab Putrajaya ni kebanyakannya lah kaki tangan kerajaan, saudara. Jangan pula dia terjual pula pada mantan ahli parlimen Putrajaya Tengkunan, melelong pula dengan Kunan. Saudara, ini keadaannya. Jabatan Polis masih lagi sedang menyiasat bahawa lelaki tersebut mendapat bekalan air ketum daripada seorang lelaki bernama Roy dari kampung Labu Lanjut, Sepang. Itu kabarnya katanya 10 botol seminggu dengan harga RM18 sebotol. Itu yang berlaku sekarang, tapi kita haraplah siasatan dijalankan. Bagaimanapun sesuatu yang perlu anda hayati. Saya melihat laporan khabar media The Age. Ia menyatakan bahawa jikalah kita masih terus kerajaan melakukan penjimatan berterusan. Artinya, saudara, dalam berjimat cermat untuk berbelanja, maka negara akan mengalami defisit perbelanjaan. Itu recession dalam tempoh 6 bulan akan datang. Apabila kita tidak lagi, rakyat tidak lagi membeli belah, pusingan wang tidak berlaku. Sebab itu saya mengharapkan agar Kementerian Kewangan dapat memikirkan upaya supaya warga kita ada tunai. Bila mereka ada tunai, mereka boleh berbelanja je, tidaklah negara terjebak dalam recession, defisit perbelanjaan. Saudara, malahan saya melihat juga bahawa ini ancaman tentang industri ikan air tawar. Juga ada masalah kabarnya. Harga ikan air tawar dijangka akan meningkat susulan kenaikan harga makanan serta benih ikan air tawar.
Ini yang kita harapkan agar Kementerian Pertanian dapat memikirkan, kerana para pengusaha ikan air tawar memerlukan bantuan bukan hanya dari segi teknologi, kajian, tapi juga bentuk dia punya benih ikan dan makanan serta bantuan kewangan. Kementerian Pertanian harus memikirkan untuk menyelesaikan masalah ini, saudara. Sebab sekarang ni penternak dah buntu. Kalau penternak buntu, maka rakyatlah akan menanggung beban atas kos tersebut, saudara.